Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam 29 Ramadan. Kami ucapkan kepada anda semua yang terus bersama kami di Malaysia hari ini. Gadingan berwarna ungu dan juga biru menemani anda. Kan? Saya Hanif Miswan. Saya Ani Mizati. Kita nak ceria-ceria je pagi ni kan. Sebab apa? Kemungkinan kita raya esok. Amin. Amin insya-Allah kan. Seram juga sebab pernah terjadi raya awal. Jadi macam mana keadaannya? Betul. Tapi raya awal tu macam alamak. Yang ni at least kita dah bersedia untuk esok. Betul lah, tapi sekurang-kurangnya mungkin dia boleh menjadi lusa. Bergantung kepada keputusan cerapan anak bulan lah pada petang ini. Pengumumannya pada malam ini. Ya, dan petang ni, malam ini adalah waktu-waktu yang begitu kita mengharapkan yang terbaik lah insya-Allah. Dan sebab apa? Sebab persiapan semua dah dilakukan. Okey, yang terbaik bagi awak esok ke lusa? Yang terbaik bagi saya mestilah esok. Sebab kita cuti 2 hari juga. Hari raya ketiga kita dah bekerja. Tiket flight pun dah beli. Jangan macam-macam lah ya. Takut raya sehari je. Tapi apa sekalipun kita raikan insya-Allah. Hanif, yang paling best sekali hari ni pergi kerja, jalan dah lengang. Itu yang saya suka. Jalan lengang. Tol percuma. Tol percuma lagi. Tuan-tuan. Jadi itu dia punya kemeriahan setiap tahun untuk kita menyambut hari raya. Dan kita pun akan meninjau juga cakap tentang jalan lengang itu. Mungkin highway ataupun lebuh raya tidak lengang. Ya, yang lengang mungkin di sekitar ibu kota saja sebab sekarang ni mungkin ramai yang berpusu-pusu ataupun mungkin dah lengang sebab ramai dah balik awal. Sebab macam mana kita nak cakap? Macam mana kita nak cakap sekarang ni? Sebab apa? Ramai dah ambil kesempatan untuk bercuti pada hari Jumaat yang lepas. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa ni dia tutup mata lah. Dia tutup mata lah. Dia macam boss call pun dia macam dia rasa macam boss, work from home. Kan? Anak-anak kita dah cuti sekolah. Setuju. Alasan anak-anak tu memang menang lah selalunya kan. Okey, jadi jalan mungkin dah lengang. Walau bagaimanapun kita ada rakan setugas kita Haziq di sana akan membawakan perkembangan di lebuh raya Kuala Lumpur Karak. InsyaAllah nanti kita akan melihat kepada perkembangan di sana bagaimana agaknya keadaannya. Sebelum kita nak bersama dengan Haziq, jom kita tutup kejap. Mana awak nak tutup ni? Tutup ni sini kot. Okey. Bukan. Tutup. Inilah live tuan-tuan dan puan. Okey, betul. Macam kita cakap tadi lah, orang ramai pakat teka raya pada 10 April. Dia main teka-teka sekarang sebab kita dah ada pengalaman. Ya, betul. Jadi ramai yang berteka-teki. Tiba-tiba besok raya kan. Ingat tak kita pun terus ada meeting kan? Betul, kita siap ada meeting lagi. Menggemparkan dan menyeramkan untuk kita. Jadi kalau hari ini bermaksud keputusannya esok raya, kita dah tak terkejut lah sebab kita dah teka esok. Tapi ada kemungkinannya raya mungkin pada hari Khamis, bergantung kepada sama ada anak bulan pada hari ini kelihatan ataupun tidaklah. Ya, insya-Allah kita menyambutnya dengan baik sahaja. Apa sekalipun tak apalah, masaklah siap-siap senang. Kalau ada lebih tu kita panaskan je lauknya. Tak payah pening-pening lah kepala. Taktikal. Okey. Kita nak ke lebuh raya KL Karak. Haziq Husni ada dengan kita tapi kabarnya kali ini akan berbicara dalam kereta. Haziq. Ini dalam perjalanan lagi Haziq. Nampak lengang Haziq ya? Silakan. Indahnya beraya di desa. Nampak? Jadi tak indah raya kalau tiba-tiba jalan sesak. Tapi Alhamdulillah, hari ini saya Haziq bersama dengan anda di MSI nak tunjuk bagaimana keadaan jalan raya menghala ke Pantai Timur menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Saya sekarang berada dalam kereta peronda polis untuk saksikan sendiri, untuk update kepada anda sendiri bagaimana keadaan jalan raya hari ini. Hari terakhir tol percuma. InsyaAllah kita tak tahu lagi raya hari Rabu atau hari Khamis. Malam ini baru kita akan dapat tahulah bila kita akan beraya. Tapi kalau dibuatnya raya esok, mungkin malam ni jalan raya akan sesak. Jom kita tengok sikit bagaimana keadaan jalan sekarang ni. Mengejutkan sebab ramai yang menjagakan hari ini akan sesak. Tapi kalau tengok jalan hari ini agak lengang. Jalan clear dan kereta semua santai je. Tak ada apa-apa yang sesak lah buat masa sekarang ni. Jadi nak tahu masa terbaik untuk bergerak ke Pantai Timur, nak balik ke Kelantan ke, nak balik ke Terengganu ataupun nak balik ke Pahang, ini antara waktu terbaik untuk anda bergerak. Sebab saya daripada awal-awal Tol Gombak tadi pun, masa saya kat sana, saya tengok memang kereta pun tak banyak sangat. Tol pun percuma. Jadi apa kata, anda gunakan kesempatan ni untuk bergerak ke Pantai Timur sekarang. Ini antara tengok keadaan jalannya. Ketiga-tiga barisan semuanya agak santai, tak ada pun sesak. Kereta-kereta pun semua mengikut peraturan sebab kereta polis kat sebelah kan. So bila ada kereta polis dekat sebelah, semua pun ikutlah had kelajuan. Tapi janganlah bila ada
kereta polis kat sebelah baru kita nak ikut had kelajuan tu. Kita kenalah berjaga-jaga. Janganlah bergaduh. Bila atas jalan raya nak balik ke kampung ni, janganlah kita panas baran sangat dekat atas jalan raya. Macam ada apa-apa kes yang berlaku sebelum ini kan. Diharapkan tiada lagi lah kes-kes sebegitu yang berlaku, yang menyebabkan kemalangan. Dan kita kena ingat, bila kita berada di atas jalan raya ni, tanggungjawab kita bukan setakat kita dalam kereta ni. Kita kena fikir juga bagaimana tanggungjawab kita untuk mereka yang berada di sekeliling dekat luar ni. Jadi kalau kita tengok sekali lagi di kawasan-kawasan yang kita bergerak sekarang ni, even lori pun berada di barisan yang kiri tu pun tak ada banyak sangat lori sekarang ni. Kereta semua bergerak dengan lancar. Itu adalah update terkini bagaimana keadaan lebuh raya Kuala Lumpur Karak untuk kita menghala ke Pantai Timur. Bagaimana pula dengan mereka yang bergerak ke selatan, yang bergerak ke utara? Apa kata kalau anda sekarang ni on the way balik ke kampung? Jom update dengan MSI bagaimana keadaan jalan sekarang ini yang anda tengah lalu tu. Adakah sesak? Kita tak tahu. Pantai Timur tengok macam clear je. Mungkin dah ada yang balik 2 hari lepas ataupun semalam yang mulanya tol percuma daripada hari Isnin sampai sekarang kan. Sampai malam ini saja Malam ni saja tuan sampai malam ni sahaja tol percuma akan diberikan kepada anda yang balik ke kampung. Tapi tol percuma tu bukan setakat kita nak tengok tol percuma tu untuk yang balik ke desa je. Yang balik, yang jalan-jalan dalam kota pun semua akan dapat tol percuma. Apa kata jom sekarang ni kita tinjau lalu lintas warga kota pulang ke kampung. Kita ada sediakan video untuk anda. Jom kita saksikan. Kejap lagi kita akan kembali untuk tengok bagaimana keadaan jalan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Okey? Ya. Sabar Zik, sabar dulu. Tahu kita dah nak sampai Genting Sempah tu. Ya, betul. Dah nak sampai dah tu. Okey, kepada mereka yang mungkin melalui kawasan-kawasan di Pantai Timur dan sebagainya, boleh update jugalah. Macam tadi Haziq dah update dengan kita ke arah Pantai Timur. Jalan sangat lengang Tapi sempat tak packing baju, dah balik sekarang ni. Pergi cepat sekarang ni. Sebab sehingga 11.59 minit malam ini sahaja tol percuma. Saya jangkakan mungkin dah habis kerja waktu separuh hari kot hari ni. Takut-takut tengah hari ke petang tu dah start jam dah. Ada taktik dia lah. Maksudnya 11.59 minit malam tu kena sampaikan dekat mana-mana. Okey, itu berkenaan dengan lebuh raya Pantai Timur. Sekarang ni kita nak ke tinjauan orang ibu kota ni daripada bandar-bandar ni nak pulang ke kampung. Macam mana perjalanan mereka semalam? Ada kisah yang nak dikongsikan ini. Jom. Tatkala hadirnya musim perayaan, sudah pasti masyarakat ibu kota berpusu-pusu ingin pulang ke kampung halaman bagi menyambut perayaan bersama insan tersayang. Tinjauan kru Malaysia hari ini di beberapa lebuh raya utama mendapati aliran trafik berada dalam keadaan lancar dan terkawal. Kami mendapati rata-rata kenderaan yang melalui lebuh raya Duta Ulu Klang Expressway iaitu Duke di Plaza Tol Lebuh Raya Baru Lembah Kelang menghala ke Pantai Timur bergerak lancar di setiap lorong. Begitu juga dengan aliran trafik di lebuh raya arah utara yang masih terkawal dari pandangan atas hentian rehat restoran Jejantas Sungai Buloh. Tinjauan kami mendapati jumlah kenderaan yang berada di lebuh raya Sungai Besi arah selatan turut bergerak secara terkawal setakat jam 1 petang semalam. Aliran trafik yang lancar ini mungkin berlaku kerana masyarakat mula bijak dalam mengatur perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya daripada Ipoh nak balik ke Melaka. Saya bertolak di Ipoh tadi pukul 8. Alhamdulillah sampai ke sini Sungai Buloh jalan lancar lah, tak ada masalah. Dari rancang perancangan saya dah rancang awal lah. Pertamanya saya gerak awal nak elak jam waktu petang. Pukul 11 sampai insyaAllah. Tapi saya takut jam dinilai nantilah. Perancangan yang telah kita lakukan adalah 2 hari sebelum balik ke Perak ini, iaitu dengan servis kereta biasalah. Kemudian mengatur menguruskan pakaian. Alhamdulillah setakat pagi ini perjalanan lancar walaupun kereta banyak berbanding tahun lepas. Mungkin ini disebabkan pengguna telah begitu arif, telah merancang perjalanan mereka lebih awal. Sebelum pulang nak ke kampung memang kita orang dah plan lah nak balik hari ni sebab last kerja semalam. Jadi memang kita orang gerak pagi lah takut jam kan. Tapi Alhamdulillah daripada Raub sampailah sini perjalanan lancar. Saya daripada Kuala Lumpur nak ke kampung di Kampung Wife lah.
dekat Banting, Selangor. Setakat ini laluan ataupun trafik berjalan lancar. Walaupun ramai warga kota yang sudah pulang ke kampung halaman, namun persiapan yang jitu juga wajar dirancang agar masalah kesesakan dan kemalangan di lebuh raya dapat dielakkan. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Semangatnya. Semangat sebab apa? Saya nak bagi penekanan sikit kat topik pada kali ini. Sebab apa? Kita tak pernah miss untuk kongsikan betapa tingginya risiko apabila memandu keadaan di waktu raya ini. Betul, musim perayaan bermaksud kenderaan juga bertambah. Itu kita tak boleh nafikan dan sebab itulah mungkin kesesakan berlaku. Risikonya. Dan risikonya meningkat dan macam-macam sebab tertumpu kepada satu kawasan. Kita nak pulang ke destinasi masing-masing dari ibu kota, dari mana-mana. Mungkin ada yang bukan dari ibu kota saja. Dari selatan nak beraya ke utara. Jauh perjalanan tersebut berbeza dengan mereka yang bermula daripada tengah nak ke utara ataupun ke selatan. Jadi sebab itulah kita nak kongsikan berkaitan dengan pandu cermat selamat sampai ke destinasi. Betul. Macam-macamlah faktor sekarang ni. Faktor kita letih, faktor nak cepat sampai ke tujuan. Itu semua akan menyumbang kepada keadaan emosi itu. Emosi jangan lupa emosi. Okey, kita terus saja bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Lokman Jamaan, Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya in advance lah. Lebih awal sebab raya cuti berku. Cuti berku kan. Raya jalan tapi cuti kena berku. Nak memastikan bahawa kelancaran kita di perjalanan lah semua anggota-anggota kita. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Datuk, mungkin yang pertamanya nak dikongsikan berkaitan dengan pandu cermat selamat sampai ke destinasi ni. Tak dinafikanlah musim perayaan ni dengan segala ops yang dilakukan. Saya percaya statistiknya juga ada nak dikongsikan. Mukadimahnya dulu Datuk. Okey, memanglah bila kita cakap tentang musim perayaan ni, pertambahan kenderaan ni memang tidak dapat dinafikan lagi lah macam yang dikatakan tadi. Tapi apa isunya di sini? Isu di sini adalah apabila meningkatnya kenderaan-kenderaan di jalan raya, dengan sendirinya risiko akan meningkat. Seolah-olah kita ni berada dalam zon konflik zone. Bermakna musim perayaan sampai, konflik zone pun sampai. Betul lah. Risikonya semakin tinggi. Jadi kita lihat pada statistik yang telah dikumpul daripada JSPT daripada 1 April mula operasi khas kita 1 April dan sehingga hari ini 9 April. Data hingga 7 April menunjukkan kadar kemalangan telah dicatatkan sebanyak 14,364. Begitu banyaknya kenderaan yang terlibat dengan kemalangan. Tapi bila kita tengok pula kadar kematian kadar kematian sehingga 7 April adalah sebanyak 134 kematian. Satu kematian ini sentiasa ditangisi. Ini baru 7 hari. Baru 7 hari ni. Jadi ini menunjukkan bahawa risiko sangat tinggi ketika kita berada di jalan raya. So kalau kita tengok hari yang paling tinggi sekali adalah pada 5 April 24 yang lepas 25 kematian. Peak lah masa tu 25 kematian pada 5 April. Ini menunjukkan bahawa keadaan masa tu ramai sedang berpusu-pusu balik. Dia memang selarilah dengan keadaan kemalangan, keadaan pertambahan kenderaan dan jumlah kematian. So apabila kita lihat daripada data ini, apabila kita memandu, kita sebenarnya berada dalam zon konflik. So, kena ada langkah-langkah untuk mengelakkan daripada kemalangan-kemalangan ataupun hingga menyebabkan kemalangan maut. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita kerana average, secara average, satu hari lebih kurang 19 kematian yang dicatatkan. Okey. Dalam statistik yang dikongsikan, average 19 kematian dan juga yang paling tinggi 5 hari bulan, rasanya itu hari Khamis kan, orang sibuk nak balik 25 kematian. Dalam jangka ataupun dalam angka itu, apakah yang melibatkan paling tinggi? Kemalangan jalan raya ataupun di lebuh raya? Keadaan ini taburannya agak sekata sama ada di lebuh raya ataupun di jalan-jalan persekutuan dan jalan negeri kerana kesesakan ini berlaku di merata tempat. Jadi kita pun sedang mengkaji kawasan-kawasan hotspot kita. Dan memang kita telah kenal pasti sebelum ini kawasan hotspot, terutamanya dia akan berbeza. Hotspot ni ketika keadaan bukan perayaan, musim perayaan dia akan berbeza keadaan-keadaan ini dan memang data-data ini kita simpan Yang melibatkan kematian selalunya di lebuh raya. Kalau di lebuh raya puncanya adalah kerana kelajuan. Okey, bila kita cakap tentang kelajuan, sehingga 7 hari bulan kita telah mencatatkan 16,000 kesalahan-kesalahan yang melibatkan kelajuan.
16,000. Hanya kesalahan kelajuan saja? Ya, daripada 1 hingga 7 hari bulan. Wow. Kita dah jumpa 16,000 kesalahan melibatkan kelajuan daripada 130 km per jam sehingga 170. Oh. Dan 80 kes kita jumpa kelajuan ni 170 km ke atas. Okey. Oh. Di lebuh raya. Ni punca. Nak ke mana laju-laju tu? Saya tak tahu. Kan, itu satu persoalan yang bagus tu. Nak ke mana laju tu? Sebab destinasi tu tetap dekat situ. Kenapa nak laju? Dan ini mungkin sesuatu yang membimbangkan. Sebab saya melihat kepada statistik harian tadi pun, jumlah kemalangan setiap hari konsisten 2,000 lebih. 2,000. Dan ke atas kemalangan yang dilaporkannya. Datuk, mungkin apabila bercakap tentang kesalahan, mungkin ada kesalahan-kesalahan utama yang sering dipantau oleh JPJ ini? Okey, yang tadi kita sebutkan tentang kelajuan. Kelajuan ni memang merupakan salah satu punca utama kemalangan dan kemalangan maut. Yang keduanya adalah menggunakan telefon ketika memandu. Ini kita selalu lihat penggunaan telefon semasa memandu. In fact, yang paling menakutkan kita adalah apabila pemandu-pemandu kenderaan awam, bas, lori dan umpamanya yang menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jadi kami telah mengarahkan anggota-anggota dan pegawai untuk menyamar dalam bas-bas perkhidmatan awam ni supaya mereka berada dalam ni kerana mereka bawa 40 orang dalam satu. Ada 40 nyawa yang sedang bergerak dan masuk dalam zon konflik ni. So kita letakkan pegawai-pegawai kita untuk memantau pemandu-pemandu ni. Ini satu tindakan yang saya kira bijak dan perlu dikongsikan supaya mereka tahu ada tindakan supaya itu adalah trigger sikitlah berhati-hati kan ketika memandu dan berfikir-fikir jika nak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, terutama sekali bawa 40 nyawa. Betul. Dan kita nak cerita tentang baru-baru ni, ada juga video yang tular kan. Tidak boleh tidak untuk kita mendapatkan sedikit penjelasan lah daripada pihak JPJ. Apa yang berlaku kan? Sebab sekarang ni melihat pada video ataupun rakaman dashcam yang tular itu, kita nampak road bully pun berlaku. Melibatkan kemalangan juga. Dan bukan sahaja melibatkan individu yang terlibat dalam kategori itu, tetapi pengguna jalan raya yang lain ada risikonya. Mungkin penjelasan pada Datuk sendiri. Ini memang tular lah. Ada 2 buah kenderaan seolah-olah bermain-main di atas jalan raya. Ini kita balik kepada sikap. Sikap untuk menunjuk-nunjuk satu, sikap untuk tidak boleh sabar, dan sikap untuk membalas dendam ataupun mengambil tindakan retaliation lah. Retaliate bila seorang tu kejar belakang, seorang tak bagi masuk dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat begitu, puncanya kalau kita lihat dia tak lain tak bukan adalah kena laju. Sikap, dan bila saya lihat, saya perhatikan video tu, dia masuk kiri dan kanan pun tak ada signal. Jadi orang belakang tak tahu apa yang nak dibuat oleh orang hadapan ni. Itu sebab antara perkara-perkara yang kita kena lihat dalam kita pemanduan ni, sikap diri sendiri yang paling utama. Bersabar, bertoleransi kerana jalan raya ni milik bersama. Bukan kita punya jalan raya ni. Jalan raya ni ada lagi 2 juta lebih kenderaan yang sedang berada di jalan raya dan berada dalam zon konflik. Yang sama-sama kita kena berhati-hati, ikut peraturan, ikut tata cara, berhemah dan juga balik pada tajuk. Mandu cermat, sampailah selamat. Sebab orang tersayang sedang menunggu di rumah. Betul. Datuk, ini mungkin antara visual yang kita paparkanlah berkaitan dengan emosi. Ini buat saya terfikirlah kadang-kadang untuk kan lebih elok jam sebenarnya. Tak adalah kelajuan ini berlaku sebegini. Bila jalan dah clear, macam ni pula kan. Lagi satu Hanif, kadang-kadang kita tak salah pun kita boleh terlibat dalam kemalangan. Kan? Sebab apa kita berada, yang belakang, yang berada setia. Okey, apa tindakan yang sepatutnya Datuk bila kita berada di jalan raya dan perkara ini berlaku di depan mata? Ini satu perkara yang boleh kita kongsikan. Kita memang ada dalam kita punya application My Aduan. My JPJ e-Aduan. Boleh kongsikan kepada kita, ambil gambar. Video-video tadi akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan oleh penguatkuasa kita ataupun daripada JSPT apabila berlaku pihak pelanggaran dengan pihak ketiga. Biasanya siasatan akan dibuat oleh JSPT, polis. Kita akan mengambil tindakan-tindakan lain. Maksudnya bila berlakunya kesalahan-kesalahan langgar lampu merah umpamanya yang boleh menyebabkan kemalangan, mencilok, lebih kurang tadi bila kita mencilok, kita nampak walaupun tak berlaku kemalangan, melalui lorong kecemasan, memotong barisan dan sebagainya, boleh ambil video. Bukti lah. Bukti bahawa
melalui My aplikasi e-aduan tu. Ya, semua boleh menjadi saksi kepada perkara ini. Datuk, saya nak sentuh kembali kepada faktor bermain telefon bimbit ketika memandu tu. Okey, kita tak boleh nafikan zaman sekarang memang itu cabaran utama dia. Kadang-kadang mungkin kita ni nak tengok navigasi. Kita menggunakannya lah sambil memandu apa semua kan. Sampai tahap mana yang seorang pemandu ataupun pengguna jalan raya ni boleh dimaafkan dengan penggunaan telefon bimbit tu dengan alasan-alasan sedemikian ni, Datuk? Tidak lain tidak bukan, kena ada hands-free. Letak hands-free. Jangan pegang telefon. Because once you tengok, you tak ada hands-free, you akan pegang, dia tengok sebelah tangan je kan tinggal. Betul. Dia akan dia punya drop, dia punya concentration tu 70%. Drop concentration tu 70% drop bila you dah ada sebelah tangan. Kalau you ada hands-free, you cuma menjeling saja. Jadi concentration tu tidaklah teruk penurunannya berbanding dengan memegang. Jadi saya nasihatkan supaya gunakanlah hands-free. Telefon pun kita dah ada boleh bercakap, Bluetooth semua tu kan, Bluetooth dan sebagainya. Gunalah teknologi yang ada. Tapi satu lagi saya nak ingatkan, yang mengambil gambar tu jangan pula yang membawa kereta tu mengambil gambar. Itu tak betul dah. Tak betul lah tu. Dia pun dah melakukan kesalahan tu kan. Okey, kita cerita tentang kenderaan lain pula. Apakah jenis kenderaan lain seperti mungkin kenderaan berat, kenderaan membawa barangan yang tidak dibenarkan untuk memasuk lebuh raya, terutama sekali ketika zon konflik ini? Zon konflik ni kita 8 dengan 9 kita dah mulakan dipanggil road ban. Kita dah tidak membenarkan kenderaan-kenderaan yang 7,500 kilogram ke atas berada di jalan raya, kecuali kenderaan-kenderaan komersial lah. Macam bau bata dan makanan sebagainya, itu dibenarkan. Jadi daripada 8 dengan 9 kita tak benarkan. Jadi dipanggil road ban. Dan lepas tu 13 hingga 14 hari bulan selepas hari raya. Ini bagi melancarkan. Ini memang tindakan-tindakan kita buat, dah fikirlah bahawa kenderaan-kenderaan berat ni selalunya dia akan bergerak terutama ketika mendaki. Dia akan menyebabkan jam yang panjang dan sebagainya. Betul, kan? Ini antara perkara-perkara yang kita dah kaji, dah lihat, dan kita akan telah melaksanakan pun road ban ni, dan kenderaan-kenderaan ini akan dikenakan tindakan lah kalau berada di jalan raya ketika waktu halangan ini yang tak dibenarkan inilah. 8 dan 9 hari bulan lah kan. Datuk, mungkin ada yang baru nak memulakan pemanduan yang menyaksikan kita di Malaysia hari ini, mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung ni, nasihat kepada mereka. Okey, saya ada satu nasihat mudah lah. Kita panggil PDCA. Kita plan rancangan kita. Bila kita nak balik, pukul berapa nak balik, sebab maklumat ni sentiasa ada. Sentiasa ada di dalam website kalau lebuh raya. Betul. Waktu mana yang kurang kenderaan, waktu mana yang kurang kenderaan, masa yang sesuai untuk bergerak dan sebagainya. Yang kedua, plan diri sendiri. Kita cukup tidur, masa cuti kita dah plan. Then kita lihat, kita do. Bila kita plan, kita do. Tengok kenderaan kita pula. Kita plan kenderaan kita cukup, breaknya semua complete. Kita ada license atau tidak. Ini kalau cakap pasal license dan juga road tax ni, janganlah kita last minute nak pergi. Ini sekarang ni bila kita buat operasi, ramai bertumpu di kaunter-kaunter kita baru nak buatkan road tax, license dan sebagainya. Kita ada aplikasi MyJPJ. Dalam itu dah ada. Boleh buat transaksi secara digital. Tak perlu lagi nak bersesak-sesak dalam dekat kaunter-kaunter kita tengok sampai. Itu yang bawa alamak yang balik kampung ni, yang dah ada MyJPJ ni pun beritahu adik-beradik, abang kakak kan. Betul. Sekarang digital je sekarang. Digital lah. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa. Bila tergesa-gesa ni, planning pun dah lagi dan sebagainya. Yang ketiga, ada check. Dah betul kita check semua sekali. Bila rehat, penat, rawat dan sebagainya, kita barulah bertindak, barulah memandu. Jadi kita ambil sikap PDCA. Plan, do, check and act. Itu dia. Cukup ringkas, padat dan sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Lokman Jamaan, Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Malaysia, bersama dengan kami berkongsi. InsyaAllah lah, kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar untuk semua. Betul. Dan kami nak cakap terima kasih in advance lah di atas pengorbanan kan. Betul. Seluruh anggota JPJ dan juga seluruh anggota penguatkuasa lah dalam memastikan bahawa segala perjalanan ini lancar. Ini pengorbanan, kadang-kadang bekerja di hari raya kan. Mereka dah bertungkus lumbur sebenarnya seminggu sebelum raya lagi untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar, untuk memastikan nombor ataupun angka statistik tu berkurangan. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik juga Datuk. Syabas dan tahniah kepada warga JPJ juga. Betul. Datuk, selamat raya kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih banyak. Maaf zahir batin. Amin. Okey, itu berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Nim, sekarang kita nak mengimbau nostalgia. Hanif. Kenapa? Macam tu lah kita nak dengar sikitlah Hanif nyanyi. Daddy baru dapat Princess Daddy. Okey, awak buat muzik dia, Teng 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 teng.
teng 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 tereng tereng. Marilah adikku. Kak Jun. Assalamualaikum Kak Jun. Alamak. Baik. Kak Jun, boleh tak kita bagi daripada 1 sampai 10 rate lah nyanyian Hanif Miswan. Walaupun 2 perkataan je betul. Bila sekarang ni? Okey tak? Saya punya nyanyian tadi okey tak? Okey ke? Boleh. Silakan. Okey. Marilah adikku, marilah bersamaku. Wah. Ketukar bajumu yang baru. Okey, itu dia. Sikitlah kita bagi teaser. Sekejap lagi kita nak dengar lagi. Ujung-ujung kan. Itulah penyanyi asalnya akan bawakan kepada anda, Kak Junaina M. Amin. Ya, yang bersama dengan kita dan sekarang ini dah berada di kampung lah. Ya, dah berada di Singapura. Tapi dari Malaysia ke Singapura, betul? Ya, daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Okey Kak Jun, kadang-kadang kan bila kita ni terutama sekali mereka yang milenial lah kan, yang bila dengarkan lagu-lagu raya nostalgia ni mereka tak tahu siapa penyanyinya kan. Inilah dia sebenarnya Kak Jun ataupun Junaina yang menyanyikan lagu tersebut. Boleh kita imbau kembali tak macam mana sambutan masa keluarnya lagu yang begitu mendapat tempat di hati evergreen. Sampai sekarang kita masih lagi mendendangkan lagu, radio-radio masih lagi memainkan lagu Kak Jun. Masa keluar kan pertama kali itu Kak Jun mungkin boleh ceritakan bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Okey, saya nak berceritakan kepada saya dapat lagu tu, saya mula-mula tidaklah menyangka boleh dapat sambutan yang begitu teruja sekali lah. Tapi setiap tahun lagu tu dimainkan, saya rasa itulah satu-satunya jika seorang artis tu dapat lagu raya, setiap tahun Hari Raya akan mendengarkan lagu raya tu juga. Sama ada live ataupun recording. Itulah dia keuntungan dia lah kepada penyanyi dulu. Ya, Kak Jun, kalau kita tengok kan setiap kali musim perayaan, kita mesti nak lagu-lagu yang lama ni. Bagi Kak Jun sendirilah kan, lagu-lagu lama, lagu raya evergreen ini, apa kekuatannya itu ketika Hari Raya ni Kak Jun? Okey, dalam lagu Hari Raya tu mesti kadang sedih kata tu sentuh, ada penyentuh hati. Macam saya punya ni lagu riang-riang untuk anak-anak, untuk adik-adik. Jadi setiap kali menyanyi tu saya akan menyanyi dengan ceria. Ada lagu raya yang mengenangkan kampung halaman, kepada suami, kepada ibu bapa dan sebagainya, kepada orang yang sudah tiada. Itulah genre lagu-lagu penyanyi-penyanyi yang akan mendengarkan lagu-lagu raya pada masa itulah. Okey, kalau kita dengarkan lirik ni kan, lagu ni ibaratnya seorang kakak kan mengajak adik-adik yang ada bersiap di pagi raya kan, jangan lambat. Lepas tu dah siap nanti panggillah kawan-kawan makan kan. Dia ada penceritaan dia yang sangat simple je. Dan dia sangat connect dengan kita ni kan. Kakak-kakak lah yang selalunya cepat siap kan. Cepatlah bangun, siap dan sebagainya. Pada ketika mendapat lirik tersebut, bagaimana nak meletakkan perasaan sang penyanyi? Pastinya ada mungkin yang boleh dikaitkan dengan itulah tugas figura Junaina di rumah, seorang kakak ke macam mana? Betul. Saya menyanyi dengan penuh perasaan lah. Ikut sedih kata lagu tu. Saya akan ceria lah macam saya menyanyikan untuk adik-adik saya kan. Cepatlah bangun, ni dah pagi raya, pagi kawan datang rumah, makan apa yang disediakan gitu. Ya. Kan? Kak Jun, betul. Dia macam penceritaan yang ini kena dengan kita ni kan? Ya, betul. Kak Jun, kalau nak diimbau kembali ketika mula-mula dapat lagu ni, prosesnya macam mana? Teruja tak dengan mendapat lagu raya yang sebegini ni Kak Jun? Betul, alhamdulillah. Saya dapat, semasa saya nyanyi tu, saya dapat buat rakaman untuk raya. Saya rasa saya bertuah lah. Kan tidak semua penyanyi yang ada lagu raya. Jadi saya bawakan dengan penuh perasaan, ikut sedih kata lagu tu dan ikut cara saya menyanyi ceria. Dengan setiap sedih kata yang ditulis oleh pengubah lagu tu. Okey, apa perasaan Kak Jun sebenarnya bila bertahun-tahun kan setiap kali raya mesti lagu Kak Jun dimainkan. Sekarang dah berapa tahun dah Kak Jun daripada lagu ni dah 30 lebih tahun dah. 30 lebih tahun. Setiap tahun tak pernah miss kita dengarkan lagu ini. Kadang-kadang waktu saya buat persembahan pun
nanti diorang suruh nyanyikan sedikit lagu raya. Saya akan nyanyikan biarpun bukan musim raya. Diorang nak hendak saya menyanyikan lagu tu biarpun sebaris pun jadilah. Ya, betul. Orang dia punya penangan tu sampai ke situ kan? Ya. Ya, kadang kita menyanyi, diorang tak tahu siapa penyanyinya. Ya, kalau sekarang, kalau zaman dulu senang dia kenal. Sekarang dia tahu lagu tapi tidak pernah jumpa penyanyinya. Ya, betul. Bila saya persembahan, dia nyanyi lalu. Dia begitu teruja lah dengan penyanyinya ada di depan mereka. Tapi Kak Jun, mungkin mereka yang lagi dengarkan tone tu masih lagi sama. Walaupun suara tu yelah, of course lah kan sekarang tu lebih matang kan. Tapi masih dengarkan tune yang sama, intonasi yang sama. Dia macam tu lah. Dekat key yang sama juga, key. Key dia? Kekalkan key original. Okey, alang-alang dah cakap tentang key lah, tone lah, apa semua. Tune lah, tune lah, original lah, Kak Jun. Semua nak kena tahu juga. Tapi dah masa segini macam lain sikit lah suara, bila suara dah dewasa kan. Yelah, sedapnya, merdunya sama. Jomlah kita belanja sikit lagu ni Kak Jun. Tapi sebelum tu mungkin ucapan raya yang terlebih dahulu. Okey. Selamat Hari Raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat, kepada kaum saya, kepada peminat-peminat saya. Kerana kalau tidak kerana peminat, tidaklah siapa nak dengar lagu raya saya kan. Jadi saya terima kasih kepada semua peminat-peminat saya semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak-banyak Junaina M. Amin. Ini dia penyanyi yang menyanyikan lagu nostalgia, lagu raya. Salah satu lagu yang sentiasa dekat di hati kita. Okey, kita tinggalkan dengan nyanyian Kak Jun boleh? Boleh? Silakan Junaina. Okey. Marilah adikku, marilah bersamaku. Ku tukar bajumu yang baru, ramailah kawanmu yang sedang menunggu. Cepatlah siap adikku, panggillah kawanmu, duduk keliling meja, makanlah ketupat kuih-muih yang ada. Jangan rebut-rebut, makanlah dengan tertib. Itulah pesan ibu. Kalau tadi saya ada dalam kereta peronda polis, tengok bagaimana keadaan lalu lintas dekat Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Sekarang saya berhenti sekejap dekat R&R Genting Sempah untuk tengok bagaimana pula keadaan dekat sini. Pun sama, tak ada orang. Pelik bin ajaib. Hari ni punya lengang macam pelik. Selalu bila dak dekat raya ni dia punya jam tu jam sangat kan. That's why kita nak tanya dengan tetamu kita, Deputy Commissioner Polis Datuk Muhammad Nasri Omar, pemangku pengarah JSPT, untuk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cik Aziz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya pun ucap selamat Hari Raya. Tapi pelik ni Datuk. Kenapa jalan lengang tak macam anggaran kita yang jalan akan sesak? Saya pun rasa pelik juga. Tetapi tak apa, saya bagi jawapannya. Okey. Dia sebenarnya kita melihat bahawa pada hari Jumaat yang baru-baru ni, selepas sembahyang Jumaat, kita tengok ramai yang telah berpusu-pusu nak balik. Dan di Lebuh Raya Aneh ni, Karak Highway ni, kita lihat, saya dimaklumkan bahawa setiap hari lebih kurang 100,000 kenderaan yang bergerak masuk ke Lebuh Raya ini. Tetapi pada hari Jumaat, hari pertama itu kita tengok keadaan sesak ataupun jam. Yang dikatakan jam ni disebabkan pada masa itu 100,000 bergerak secara serentak. Itu yang menyebabkan jadi jam. Tetapi pada hari Sabtu pun lebih kurang. Sama juga, 100,000 juga. Bergerak dalam, orang kata, dalam bentuk yang serentak. Sekalilah. Dan kita melihat pada hari yang berikutnya 100,000 tetapi pecah. Dan pada hari ini juga kita jangka hampir 100,000 juga. Dan kita tengok dia berpecah-pecah sehinggalah petang dan sampai ke malam. Dan kita mengharapkan keadaan suasana beginilah yang sepatutnya pengguna jalan raya menggunakan jalan raya supaya tidak berlaku kesesakan. Maknanya mereka dah rancang lama tu, kita lah dah rancang. Dan untuk makluman
kepada semua, untuk setakat ini daripada hari Jumaat sehingga hari ini lebih kurang 1.7 juta yang telah memasuki lebuh raya Anis ni. Dan untuk Pelas lebih kurang 7.6 juta yang telah balik ke kampung. Dan kita pula menjangka nanti apabila balik dalam keadaan yang serentak ni, kita bimbang iaitu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, kerana pada masa hari tersebut semua akan balik untuk hantar anak ke sekolah dan bekerja. Dan kita mengharapkan tidak serentak 7.6 juta dan 1.7 juta balik. Penambahan kalau balik serentak macam ni, saya nak cakap pun saya dah tahu, masaklah sikit, masak. Jadi kita dah boleh rancang dah bagaimana kita punya perjalanan untuk balik nanti. Jadi Datuk, apa antara pesanan-pesanan lah untuk pengguna jalan raya yang nak bergerak pulang ke desa ni? Baik, yang dah bergerak balik, saya ucap selamat Hari Raya lah. Yang belum balik ni macam seperti biasa, yang kita selalu nasihat mematuhi jalan raya, mematuhi undang-undang. Dan yang keduanya, memastikan semua kita punya kenderaan dalam keadaan baik. Dan jangan lupa, waktu nak tinggal rumah, pasti rumah semua dalam keadaan selamat. Dan kita mengharapkan kalau boleh laporlah kepada balai polis yang berdekatan, ataupun kepada jiran-jiran yang tak balik beraya. Macam Cik Aziz balik tak? Saya tak ada kampung. Kalau macam tu, saya jaga rumah. Jagalah jiran-jiran sebelah. Betul. Betul, saya jagalah. Jadi hari ni Datuk sebenarnya ada goodies yang kita nak bagi kepada petugas-petugas ya, Datuk, untuk bersebenar apa, Datuk? Bukan sempena. Sebagai kita menyantuni orang-orang yang bertugas 24 jam, iaitu kita ada ERT ataupun Emergency Response Time, yang mana dalam emergency response time ni ada bomba, JPJ, rela dan juga St. John Ambulance. So kita bagi goodies ni pada pagi ni pada petugas-petugas. Jadi Datuk nak mengagihkan goodies ni, silakan Datuk. Boleh Datuk, silakan. Datuk bersama dengan petugas-petugas, kita ada bomba, kita ada rela, kita ada petugas-petugas lebuh raya juga bersama dengan kita. Mari sini semua, mari rapat. Hari ni kita nak meriahkan perjalanan hari raya kita. Jadi pandu kereta berhati-hati. Jadi Datuk silakan. Tengok dalam goodies ni semua. Nampak ada kuih raya lah. Ada kuih raya dalam ni. Ada kuih raya. Okey, jadi pandu kereta berhati-hati kepada anda yang pulang ke kampung. Saya Aziz Husni mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan pandu kereta dengan sambil lewa. Ingat orang tersayang. Ingat kita nak pulang ke desa. Selamat Hari Raya sekali lagi. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Datuk. Sekali lagi Cik Aziz, diorang nak mengucapkan kepada semua pengguna jalan raya, selamat Hari Raya. Okey, boleh ready ya semua? Saya cakap 1, 2, 3. Selamat Hari Raya, boleh? Ramai-ramai. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih semua. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Okey, insya-Allah itu dia yang dikongsikan bagaimana untuk kita menganggap ini sebagai Ramadan yang terakhir. Selalu kan kita dengar santuni Ramadan anda ibarat ini merupakan Ramadan yang terakhir. Bagaimana pula dengan wakaf dan juga infak? Platform yang terbaik untuk anda kongsikan insya-Allah yang genuine, yang legit untuk anda mungkin hulurkan sedikit sebanyak apa yang mampu. Kita nak bersama dengan tidak lain tidak bukan yang selalu saja bersama dengan saya, Ustaz Hanafi Abdul Malik, ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam Ramadan. InsyaAllah Ramadan yang terakhir. Esok kita raya. Kalau raya esok lah. Okey. Kita bersama dengan Ustaz Dafia untuk berkongsi. Kali ini topik kita merupakan andai ini infak Ramadan yang terakhir. Bagaimana Ustaz nak kongsikan sebagai pengenalan awalnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang baik hati lagi pemurah. Dan kalau kita lihat Ramadan dah nak meninggalkan kita. Tapi takut kita meninggal dulu sebelum Ramadan berakhir. Jom pujuk hati kita ingat firman Allah SWT,
Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Dan Masya Allah, setakat ini, akibat kesesakan jalan raya balik ke kampung ni, 30 orang telah maut akibat kemalangan jalan raya. Tuan-tuan, bagaimana kita nak memanfaatkan usia kita ketika kita masih bernafas? Jawapan dia caranya berinfak. Infak dalam perkataan lain sedekah membawa maksud sidik. Sidik membawa maksud benar. Benar-benar beriman pada Allah, bahawa firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu. Mereka yang bersedekah, Allah akan jauhkan mereka daripada bala bencana. Sebelum memulakan perjalanan balik ke kampung untuk berhari raya, apa salah kita berinfak pada pagi ini? Dan pagi ini Ustaz merayu kita berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, di mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah beroperasi daripada tahun 2011 lagi. Dan 2011, Masya Allah, kita dapat dalam satu-satu masa kita menyewa bangunan yang lot-lot kedai ini, kita binakan kelas. Dalam keadaan macam tu, 350 orang pelajar belajar walaupun keadaan tidak begitu kondusif, tak ada asrama, tak ada ni, ramai hufaz Al-Quran berjaya dilahirkan. Bukan hufaz barang hufaz, tapi ilmu pengetahuan tentang dunia pun ada. Kita berdaftar daripada ranking nombor 7 dalam Malaysia, Mahat Tahfiz yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kemudiannya kita juga lulus dari sudut ujian kelulusan Jabatan Agama Islam Selangor. Dan yang special about Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, iaitu kita berdaftar di bawah Perbadanan Wakaf Selangor, di mana sumbangan tuan-tuan pada pagi ini untuk membina sekolah rendah, sekolah menengah, asrama lelaki dan perempuan dan juga surau untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini akan mendapat pengecualian daripada cukai. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, siapa yang nak bayar zakat pun boleh. Sebab Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra adalah penolong amil zakat Selangor. Rebut peluang ni tuan-tuan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa anda berinfak. Kerana apa infak? Infak adalah satu ruang. Sedekah adalah satu ruang untuk kita berpeluang ke syurga. Sebab sedekah adalah jalan yang paling mudah ke syurga. Kenapa dia tak ada rukun, tak ada apa semua, tak ada. Dia cuma perlu ikhlaskan hati, jangan mengungkit, jangan menyangkit. InsyaAllah pahala. Selama mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni terdiri, pelajar-pelajar di dalamnya menghafal Al-Quran yang bakal jadi pemimpin dan ulama masa akan datang, Masya Allah, tabarakallah, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Boleh juga kita berwakaf untuk ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Ada ibu dan ayah kita sekarang sedang diseksa di alam barzah, di alam sana. Apa salah sebagai anak yang soleh ingin membalas jasa baik ibu dan ayah, kita agihkan sedikit harta pusaka ayah pada kita tu, ibu kita tu, untuk ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Kami memerlukan 25 juta tuan-tuan. Cuma setakat ini dapat terkumpul 2.4 juta. Rebut peluang ni sementara Ramadan masih ada. Rebut peluang ni sementara kita masih bernyawa. Mungkin lepas infak ni tuan-tuan, Allah ambil nyawa kita. Disebabkan kita ikhlas, betul-betul ikhlas, Allah masukkan kita ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Boleh juga telefon hotline 0341620002 ataupun masuk ke Facebook Mahat MTS Fast. Ingat hufaz, ingat MTS Fast. Jom berinfak ketika kita bernafas. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan. Putus segala amalan. Kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, tak lain dan tak bukan, adalah doa anak yang soleh. Jom jadi anak yang soleh. Kita berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. InsyaAllah. Amin. Kan itu dia yang dikongsikan oleh Ustaz. Sebenarnya boleh juga buat potongan bulanan. Kalau boleh. Anda scan QR code tadi, ada 2, e-legacy dan juga MyJariah. Senang cerita, bulan-bulan kita dah tak payah nak fikir lagi bagaimana untuk kuota infak kita terus selesai. Betul. Segalanya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Hanafi Abdul Malik, ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang sentiasa berkongsi laluan yang terbaik untuk anda semua, berkongsi apa yang mungkin diperlukan oleh saudara Islam kita, insyaAllah. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, anda akan bersama dengan Hanif Miswan untuk topik infak lagi. Berinfaklah sebelum Ramadan pergi. Segalanya seketika nanti, hanya di Malaysia Hari Ini.
Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Sepatutnya perbincangan kita yang berikutnya berkaitan dengan infak sebelum Ramadan pergi. 29 Ramadan ini kemungkinan hari terakhir Ramadan untuk kita semua di Malaysia ini, umat Islam. Dan sebab itulah kita nak berbicara berkenaan perkara tersebut. Kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zin, pendakwah selebriti bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang mungkin terakhir ini untuk hari ini bagi tahun ini Ustaz. Mungkin nak dimulakan dengan mukadimahnya berkaitan dengan topik kita ini, berinfaklah sebelum Ramadan pergi. Silakan Ustaz. Terima kasih Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat sekalian, amat pantas masa berlalu, pejam celik kita telah berada di penghujung Ramadan. Boleh jadi mempunyai kemungkinan yang besar hari ini adalah hari yang terakhir kita berpuasa, kemungkinan besar. Dan begitu juga ada kemungkinan bagaimana jika seandainya ini adalah Ramadan kita yang terakhir dan kita masih mempunyai peluang dan ruang untuk terus menambahkan takarub kita kepada Allah SWT, dan salah satu caranya adalah dengan berinfak di jalan Allah SWT. Jadi saya ingin mengajak kepada tuan-tuan untuk menyalurkan dana untuk tujuan membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita masih mempunyai masa yang terbaki untuk kita merebut sebanyak-banyaknya pahala ganjaran yang merupakan sebuah currency yang satu-satunya laku ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di pada mahsyar kelak. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah, dan sebuah hadis meriwayatkan bahawa sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan infak. Wahai Rasulullah, bilakah infak yang paling terafdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan infak yang terafdal adalah yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Maka apa sahaja kelebihan yang ada dalam infak, maka di bulan Ramadan kelebihan itu ianya berganda, keberkatannya berganda, cahayanya berganda, dan kita ingin mendapatkan cahaya. Ya, Ramadan akan tinggalkan kita, tapi kita tidak tinggalkan cahaya Ramadan tersebut. Cahaya Ramadan ingin terus menyala dalam hati kita, dan salah satu cahaya yang kita ingin bawa tersebut adalah cahaya infak, dan banyak kelebihan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya Rasulullah SAW bersabda dengan berinfak. Riwayat Tabrani mengatakan bahawa dengan bersedekah, dengan infak, ianya memanjangkan umur kamu, meluaskan rezeki kamu, menjauhkan kamu daripada kefakiran, dan menjauhkan kamu, menghindarkan kamu daripada kematian yang buruk, dan menjauhkan kamu daripada kesombongan, penyakit hati, dan juga bangga diri. Dan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahawa dengan bersedekah, berinfak, menghindarkan seorang manusia itu, menjauhkan perinfak itu daripada 70 macam malapetaka, bencana dan musibah yang menimpanya. Ya, baik. Itu mukadimahnya Ustaz, dan mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan peluang untuk berinfak ke jalan Allah ini dan cara-caranya Ustaz. Baik, saya ingin ajak kepada penonton sekalian yang dirahmati dan diberkati Allah untuk menyalurkan dana kepada kempen membangun aset-aset Islam yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab, yang mana kami membantu untuk membina sebuah masjid dan juga madrasah. Dan pada ketika ini kami sedang fokus untuk membantu menyiapkan pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal dalam Kajang, dan kami mengharapkan bantuan dana daripada tuan-tuan untuk membantu kami
menyempurnakan pembinaan kerana ahli qaryah sudah lama menunggu untuk menggunakan masjid ini. Pembinaannya telah bermula sejak 2016 tapi tergendala, tertangguh kerana pandemik COVID dan kekangan kewangan, dan sekarang alhamdulillah diteruskan, tapi kami masih memerlukan, dan inilah sekibaki daripada Ramadan yang masih ada. Tertera di kaca TV anda akaun bank ataupun anda boleh scan QR code di situ untuk berinfak, dan mudah-mudahan Allah SWT berkati setiap ringgit, setiap wang yang kita salurkan dalam pembinaan rumah Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan siapa saja yang mengambil bahagian dalam menginfak untuk membina rumah Allah, walaupun bahagian yang diambil itu sebesar saiz sarang burung sekalipun, nescaya Allah Taala membina mahligai istana untuknya. Mari kita bina aset dan properti kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan diri kita mudah-mudahan pemilik kepada aset dan properti yang telah ada dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Taala gabungkan kita dengan aset dan properti itu, lalu Allah jadikan kita penghuni syurga insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan kemuliaan bulan Ramadan ini yang hampir sampai di penghujungnya, kita doakan Ustaz segala urusan dipermudah dan juga setiap tujuan yang diinginkan berjaya untuk dicapai, dan anda juga boleh untuk berinfak secara konsisten juga setiap bulan dengan QR code Mak Istiqamah tadi ya. Dapatkan segala info lanjut di Mihrab. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat hari kita ucapkan terlebih dahulu Ustaz Iqbal Zain, pendakwah selebriti bersama dengan kita berbicara berkaitan dengan berinfaklah sebelum Ramadan pergi. Okey, kita nak teruskan perkongsian sikit saja lagi ni. Kita nak bersama dengan rakan tugas Hanif Mizati. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Hanif Miswan. Kita nak teruskan pada anda semua yang di hujung-hujung minit siaran kita pada hari ini. Rindu Tanpa Penghujung. Ini antara program yang sememangnya menyantuni antara golongan yang kurang bernasib baik. Kemeriahan persediaan sambutan Aidilfitri kian terasa. Namun ada yang kurang bernasib baik dengan merayakan Aidilfitri tanpa insan yang tersayang di sisi. Dalam program istimewa Malam Raya, Rindu Tanpa Penghujung, kita dapat menyelami perasaan duka dan kehilangan keluarga mangsa nahas tragedi di Elmina. Jadi jangan lupa untuk saksikan Rindu Tanpa Penghujung pada jam 11 malam hanya di TV3, dan juga anda boleh stream secara HD melalui Tonton. Okey? Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kami. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Raya pertama bersama dengan rakan tugas saya Hanif Miswan. Kita ada Sofia, Fazli Fuad, Fitri Yahya dan juga Rina Kasim. Ya, semuanya ada. Saya je balik kampung raya. Betul. Balik kampung dulu, hati-hati ya Nim ya. Dan besok kami insya-Allah akan bersiaran raya pertama dari Kajang. Jadi jumpa dengan anda semula di Masjid Kajang itu. Kalau raya lah ya. Tapi kita harap segalanya lancar lah. Tapi apa pun memang segala yang telah pun kami sediakan untuk anda. Yang penting jaga diri, persiapan semua semoga dipermudah. Okey, senyum selalu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Harta